Bertemu kembali, soal jawab masih membincangkan langkah ke hadapan buat syarikat penerbangan nasional MAS. Saya nak tanya Datuk Jazlan ni tentang saranan supaya kita tidak lagi terikat dengan legasi MAS sebagai national carrier. Ini adalah keperluan yang di masa lalu. Selepas 4 dekad kewujudan MAS, kita perlu melihat kepada aspek yang lebih dikatakan lebih penting, iaitu hasil atau pulangan daripada pelaburan yang kita buat. Investment versus return. Dalam masa 20 tahun dah jelas MAS ni menghadapi masalah kerugian erosion in value. Dulu harga saham ni tahun 1994 tu, waktu Tan Sri Tajuddin Amri beli RM8. Lepas tu ada rights issue dan sebagainya yang dibuat, suntikan duit baru dibuat dari kerajaan. Hari ni berapa share price 15 sen. RM8 pergi 15 sen. Hampir 99% daripada nilai MAS ni dah luput, habis. Jadi soalannya sekarang ni keputusan dibuat sama ada nak teruskan MAS atau tidak. Untuk saya masih boleh terus. Cuma saya nak yakin bahawa apa yang akan dibuat oleh pihak pengurusan tu mantap. Saya tak mau dengar lagi berbagai-bagai alasan kata kita akan buat macam-macam, tapi pada hakikatnya nilai saham tu jangan lupa MAS dah diswastakan, disaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, tapi harga dia makin lama makin turun, bukan makin naik. Dan sekarang dah turun, dah pada tahap yang terendah lah. Kalau pilihan perdagangan akan datang ni tidak dapat memulihkan balik apa ni orang kata operasi MAS, keuntungan MAS dan juga harga saham MAS, pelaburan kerajaan dalam MAS ni dah kira luput lah. Ini belum saya bercerita tadi pasal 2 bilion ringgit bond yang digaranti oleh kerajaan yang digunakan untuk membiayai penerbangan Malaysia 10 tahun dulu. Kita dapati Tan Sri, banyak airline di seluruh dunia, masih banyak airline yang mana pegangannya masih dikuasai oleh kerajaan. Tetapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, airline-nya tidak ada lagi kawalan daripada kerajaan, pegangan sahamnya oleh kerajaan, dan mereka bersaing begitu kompetitif sekali. British Airways dulu kerajaan, sekarang bukan lagi kerajaan tapi boleh bergerak maju. Jadi bolehkah kita apply strategi yang sama untuk Malaysia Airlines? Memang Amerika Syarikat dia daripada awal lagi pun dia tidak syarikat penerbangan kebangsaan, dia sendiri saja, private sector di sana dia banyak bukan. Dia negara yang besar, penduduk ramai, syarikat Pan American dan sebagainya tu. Tapi banyak negara-negara lain macam di sekeliling kita ni, Singapura, Thailand, Filipina, masih kerajaan. Air India pun masih kerajaan. Itu saya rasa pada masa sekarang tidak satu perkara besar sama ada syarikat kerajaan ataupun tidak. Kalau boleh kerajaan masuk campur tangan sedikit tak apa, baguslah saya rasa. Ada baiknya. Tapi kalau kerajaan tak nak masuk langsung pun tak apa, dengan syarat private sector itu dipersetujui oleh kerajaan kan, dan kerajaan boleh mengawasi cara-cara penerbangannya, cara-cara, sebab kenalah satisfy national needs. Ini yang penting. Cuma saya nak balik pada apa yang Datuk cakap tadi tentang prestasi MAS ni. Saya pun heran juga. Tahun 85 kita swasta, kita masuk jadi dalam stock exchange. Saya yang buat tu dulu. Tahun 85. Berapa harga? RM11. Jadi saya adalah sikit. Saya beli sikit masa dulu. Harga yang saya beli tu RM11 lebih lah. Sekarang ni dengan 50 sen. Saya lupa nak jual lah. Itu saya nak sebutnya. Tapi walau bagaimanapun, ini semua kita telah mengalami segala kesusahan. Saya harap kita semua telah mempelajari kesalahan kita dan sebagainya. Kita sekarang ni, kita hendaklah memperbaiki keadaan. Dan saya rasa ada cara-caranya. Ada cara-caranya boleh buat. Dengan syarat semua pihak
ada tujuannya sama. Itu saja. Apabila kita bercakap tentang membangunkan Malaysia Airlines ya, dengan lebih rancak lagi, menerokai pasaran baru dan sebagainya, adakah undang-undang yang kita ada ni, Tan Sri, untuk mengawal selia tentang pembangunan dari segi komersial airline kita, laluannya, dari segi persaingannya antara syarikat-syarikat dalam negara dan luar negara, adakah badan yang menyelaras ataupun menyelidik, membuat dasar dan sebagainya pada hari ini? Saya pada pendapat saya tak ada lah. Sebab perkara ini saya dah bangkit, saya rasa 30 tahun dahulu. Maka kita perlu ada dalam negara kita ni satu badan yang mengawasi berkenaan dengan air transport. Air transport policy, perkembangan air transport dari segi teknologinya, dari segi komersialnya dan sebagainya. Ini hendaklah diuruskan oleh satu badan. Bukan Jabatan Kerajaan. Bukan Kementerian Bukan Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan. Mungkin bawah Kementerian Pengangkutan, tapi satu badan khas. Macam Suruhanjaya, Tan Sri? Macam tu. Jadi ada pakar-pakar dalam beberapa bidang dalam badan itu. Ini berbeza dengan National Aviation Policy, Tan Sri. Jadi dia juga akan buat aviation policy. Badan ini akan membuat aviation policy setelah diundang dengan semua pihak. Dan kita dalam badan ini kita boleh ada pakar-pakar. Dan dari situ ramai orang muda kita boleh mempunyai pengalaman dan mereka ini boleh menjadi penasihat kepada syarikat-syarikat penerbangan yang ada dalam negara kita. Sekeliling di Asia ni, Filipina saya tahu ada, Thailand, Singapura, dia ada badan ini boleh nasihat. Jadi kita ambil contoh umpamanya, Tan Sri, pada satu ketika dahulu berlakunya share swap antara MAS dan juga AirAsia. Tidak ada badan yang mengawal perkara semacam ini, Tan Sri, ketika itu? Saya ingat tak ada badan apa-apa. Dia guning di antara dia. Dia rasa itu dah elok, dia setuju lah. Dan share swap tu pun, sebab tak ada orang yang beri nasihat, share swap tu ialah illegal. Telah pun dia kena denda 10 juta. Asia pun kena. Sebab apa? Sebab tak ada kepakaran, tak faham. Dia pasal tu melanggar akta Melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Tapi perkara tersebut boleh dihalalkan oleh khazanah dan juga kerajaan dalam apa ni, Kementerian Pengangkutan lah masa tu. yalah. Dan Tak tahu sebagainya. siapa yang itu, tetapi dia tanda tangan agreement tu yang salah dari segi undang. Jadi badan ini tidak wujud sekarang ini, Tan Tak Sri. wujud. Dan Tan Sri pernah mengemukakan cadangan? Saya ingat 30 tahun dahulu pun saya dah bangkit. Saya dah tulis dalam surat khabar banyak kali dah. Saya nak tambah sikit. Mungkin kerana saranan Tan Sri 30 tahun dulu tak ada orang dengar dan buat. Sebab tu kadang tu dia biar berterusan, business as usual. Sekarang ni Mas dah terus rugi. Tapi dah sampai masanya kita kena buat satu badan yang seperti yang Tan cakap tadi. Badan yang independen. Kerana kalau menteri dengan KSU, Kementerian Pengangkutan, nak monitor semua perkara berlaku mengenai industri penerbangan, mereka sudah tentu tak ada masa. Dia ada kerja lain. Dan dunia sekarang ni bergerak begitu cepat dengan social medianya, dengan internet dan sebagainya. Ambil contoh MH370. Tidak ada satu template ataupun satu plan tindakan yang khusus yang digunakan oleh DCA ataupun oleh Air Force, oleh kementerian pada waktu untuk menangani masalah 370 tu. Kalau MH370 tu dikesan, dihalang lebih awal, mungkin kita dapat pulangkan dia balik ke pegawai kita, tapi kita dah terlepas masa tu pasal tak ada satu plan tindakan yang khusus Mungkin salah satu cara dia Suruhanjaya Penerbangan Udara ni boleh merangka satu plan tindakan yang
melibatkan semua perkara, termasuk emergency macam apa yang berlaku tempat damage 300. Ya. Tan Sri, saya nak sentuh sedikit tentang pelan penyelamat yang akan diutarakan oleh Khazanah Nasional. Pengarah urusan Khazanah Nasional Tan Sri Azman Mokhtar ada berkata bahawa salah satu perkara yang ingin dilihat ialah keupayaan meraih sokongan kaki tangan MAS sendiri. Apakah Tan Sri merasakan wujud masalah antara kaki tangan dengan kumpulan pengurusan satu jurang yang begitu besar? Ya, saya rasa ada. Mereka kurang tak ada kerjasama lah sekarang ni. Tetapi ini semua kita boleh mengatasi. Sebab union pun, dia manusia juga. Dia pun jaga masalah. Macam orang politician dia jaga itu dia, anak buah dia ni. So sama juga dengan union, dia jaga anak buah dia. Jadi kalau anak buah dia duduk maki dia tiap-tiap hari, macam mana dia tak itu ni? Itu sama dia juga. Jadi tapi tidakkah kita kena boleh. Tan Sri memandang bahawa tuntutan ahli-ahli kesatuan sekerja MAS ini untuk MAS menukar kepimpinan tertinggi dan beberapa perkara yang mereka minta, dan sekiranya tuntutan ini tidak dipenuhi, maka mereka akan berjumpa dengan Perdana Menteri menggugat untuk mengadakan tunjuk perasaan. Adakah ini tindakan-tindakan yang baik untuk sebuah syarikat? Pada sekali imbas saya rasa itu kurang baik lah, tindakan yang kurang baik. Tetapi ini saya rasa dia orang ni pun, dia leaders kan, dia nak tunjuk taring dia lah. Jadi kalau kita tak ambil berat, mungkin dia ada buat benda. Tapi ini saya rasa serah pada bijaksana pihak pengurusan, majikan. Janganlah ambil tindakan serta-merta melawan mereka, sebab nanti kita lihat perkara yang kurang besar jadi akan besar lagi. Jadi saya rasa ini berkenaan dengan tunjuk taring ini, kita tidak perlu ambil berat sangat. Ya. Tambah sikit. Mungkin sebabnya adalah kerana union atau pekerja MAS tak rasa hormat kepada kepimpinan. MAS, urusan MAS pasal urusan MAS yang sekarang ni bukan orang daripada industri penerbangan. Respect tu sendiri tidak ada. Jadi untuk dia, I know what I'm doing, you don't know what you're doing. Jadi saya nak buat tuntutan ni. Masalah union ni, Datuk, sebenarnya disebut oleh Timbalan Pengurusi Datuk sendiri dalam kira-kira Wang Negara, Dr. Tan Seng Diao, bahawa ini adalah satu saga yang telah berlanjutan lebih daripada 40 tahun. Masalahnya gini, kalau nak pulihkan MAS balik, takkan nak buang semua pekerja, nak ambil yang baru. Kena MAS, pemulihan MAS ni perlu ada penyertaan daripada pekerja yang ada kaki tangan yang ada sekarang. Saya nak train orang baru ni bukannya masa yang pendek. Jadi penyelesaian tu mesti ada penyertaan daripada kaki tangan yang ada sekarang ni. Cuma jumlah kaki tangan tu berapa? Ini yang akan jadi isu besar lagi. Itu perlu unik. Ada uningan. Tapi kalau 21,000 kaki tangan ni, saya tak sampai 21,000. Saya ingatlah lebih kurang 17,000 saja. Jadi ada setengah bahagian tak cukup kaki tangan pun. Boleh jadi setengah bahagian ada lebih. Itu kita uniklah tengok. Yang paling pentingnya sama ada syarikat ini boleh maju ataupun tidak. Kalau boleh maju, kita boleh unik. Tapi macam mana nak get the buy-in ni daripada union ni? Boleh. Sebab terlampau banyak union dalam sebuah organisasi. Dia banyak union, tapi dia bahagian dia lain. Bahagian pekerja. Bukan 15 union semua sekali begitu, tidak. Saya yakin. Saya guna dengan union ni banyak puluh tahun. Tapi saya rasa kita kena jemput dia, kita boleh. Jangan kata dia jemput kita tak nak. Dia tak boleh. Tapi communication kita kena ada. Tapi Tan Sri, dalam keadaan yang dilalui oleh MAS sekarang ni, wajarkah union
terus memberikan tekanan dan meminta perkara-perkara yang tak masuk akal. Misal kata kenaikan gaji mesti terus berjalan. Jadi bagaimana sumbangan mereka ke saya arah? rasa dia tak tuntut tu semua. Saya rasa tak ni. Saya rasa dia pun faham keadaan ini. Syarikat rugi, macam mana nak tuntut. Dia, apa yang saya tahu, mereka nak unik. Ya. Itu pun hak pengurusan tak mau. Apa pandangan Datuk dalam pada kita nak menangani masalah? Untuk saya setuju dengan pandangan Tan Sri pasal union ni. Tapi union pun kena sedar satu benda. Apakah pandangan rakyat kepada mereka? Itu kena fikir juga. Ya. Pasal akhirnya dalam apa-apa plan pemulihan semula, Ya. mesti ada input daripada wang kerajaan. Atau tak nak terus, apa ni pun boleh. Tapi kalau akhirnya ada input dari wang kerajaan, maknanya adakah rakyat rela untuk wang rakyat digunakan untuk memulihkan emas sekali lagi? Itu union pun kena fikir apakah pemikiran rakyat secara keseluruhan. Kita bercakap tentang pemulihan syarikat What dan is the apa majority, peranan mereka. what is the majority view? Yeah. Kalau rakyat kata your demands are too excessive, rakyat takkan setuju nak pulihkan semula emas pakai duit kerajaan, pakai duit rakyat. Dia orang kena fikir tu. Ya. Saya rasa mereka fikir hal itu. Mereka tahu juga hanya semua. Tapi dia taktik lah. Ada kita pada unding kita ada gertak sikit apa nama. Ada cara. Dia orang dia suka. Ada Orang respect Tan Sri, Tan Sri orang dalam, dia orang respect Tan Sri. Dia tengok Tan Sri dia sudah dah turun satu tapak dah. Ya. Mungkin dengan pengurusan sekarang ni dia tak rasa begitu. Ya. Apa-apa pun yang kita lakukan adalah untuk MAS melangkah ke hadapan dengan lebih baik. Ya, itu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri dan juga Datuk kerana bersama soal jawab. Terima kasih. Soal jawab telah sampai ke penghujung rancangan. Kami merakamkan setinggi penghargaan kepada tamu soal jawab pada malam ini yang berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Pengarah Urusan MAS, serta yang berhormat Datuk Nur Jazlan Muhammad, Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wan Negara. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Bagi pihak kru penerberitan, saya Hamdan Amir mengucapkan salam hormat, selamat malam dan Assalamualaikum.